Para hadirin sekalian, lebih kurang 33 tahun yang lalu, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan telah merintis sebatang jalan perjuangan. Perjuangan tersebut adalah bukan perjuangan pribadinya, tetapi sebaliknya, yaitu perjuangan rakyat Sabah sebagai kesinambungan kepada perjuangan bapak-bapak kemerdekaan Sabah yang telah berjaya memerdekakan Sabah dari belenggu kuasa penjajah menerusi pewujudan negara baru, yaitu Malaysia. Apakah perjuangan yang dirintis oleh Dr. Jeffrey itu? Pada pengertian dan pemahaman saya, perjuangan itu adalah pengisian kemerdekaan. Setelah merdeka, Dr. Jeffrey bertanya, sejak merdeka menerusi Malaysia, adakah prasyarat-prasyarat yang dikenakan oleh bapak-bapak kemerdekaan Bumi Utara telah dilaksana atau ditunai? Kemerdekaan Bumi Utara melalui Malaysia telah melalui proses yang amat mencabar kepada bapak-bapak kemerdekaan seperti Datuk Mustafa dan Donald Stewart. Proses kemerdekaan melalui pertikaman lidah dan percambahan minda di dalam persidangan CPA ataupun Commonwealth Parliamentary Association di Singapura. Persidangan MSCC, Malaysian Solidarity Consultative Council atau Majlis Perundingan Solidariti Malaysia. Persidangan parti-parti politik negeri Sabah seperti USNO dan APCO yang telah menghilangkan perkara 20. Masyarakat Kobol Commission atau Suruhanjaya Kobol, masyarakat IGC atau Intergovernment Committee Jawatan Kuasa Antara Kerajaan dan Perjanjian Malaysia 1963 telah dihadiri oleh bapak-bapak kemerdekaan menghayati segala isu yang timbul dengan tekun, penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Walaupun wajar kita ambil maklum bahwa rata-rata mereka yang berkenaan hanya berkelulusan sekolah atas. Para hadirin sekalian, puja bapak-bapak kemerdekaan di setiap masyarakat atau persidangan berkisar kepada menjaga kepentingan rakyat Bumi Utara supaya Kerajaan Persekutuan Malaya tidak bersikap sebagai pengganti penjajah British apabila Malaysia terbentuk. Untuk menjaga kepentingan rakyat Bumi Utara, bapak-bapak kemerdekaan telah membuat suatu rumusan 20 prasyarat untuk bersetuju merdeka menerusi Malaysia. Prasyarat ini dikenali sebagai perkara 20 ataupun 20 poin. Para hadirin sekalian, atas kekangan masa, maka dalam majelis ini saya cuma sentuh satu perkara saja di antara 20 perkara itu, yaitu perkara 11. Perkara 11, cukai dan kewangan. Bumi Utara seharusnya mempunyai kuasa ke atas kawangan, tabung pembangunan dan cukai sendiri. Dalam soal cukai, kewangan dan peruntukan pembangunan pendirian Sabah dan Sarawak berbeza. Dalam perkara 20, Bumi Utara mencadangkan, ini cadangan bapak-bapak kemerdekaan kita dahulu. Harus diingat mereka ini bukan berkelulusan tinggi daripada Menara Gading. Rata-rata mereka adalah berkelulusan sekolah atap. Pertama, mereka mencadangkan supaya ianya berkuasa penuh terhadap pengurusan kawangan, pengurusan pembangunan dan cukai. Kedua, mereka mencadangkan berkuasa untuk mengurus sistem percukaiannya sendiri. Ketiga, mereka berhak untuk mengatur pinjaman, yaitu pinjaman dalam negeri dan luar negara. Cadangan ini pada pendapat pemimpin-pemimpin kita dahulu adalah amat munasabah, sebab Singapura dan Kerajaan Malaya mempunyai persetujuan yang sama. Keempat, di samping cadangan 3 tadi itu, Bumi Utara juga meminta pampasan dari Kerajaan Persekutuan mengganti sumber kawangan dari kerajaan penjajah, yaitu Colonial and Welfare Grant yang akan hilang apabila Bumi Utara merdeka melalui Malaysia. Kelima, belum cukup lagi 4 permohonan tadi. Bumi Utara juga minta bahagian yang penuh dari sumber kawangan yang merupakan grant atau bantuan aid dari Britain kepada Kerajaan Persekutuan. Sarawak tidak menuntut seperti yang Bumi Utara buat. Mereka bersetuju sahaja bahawa perkara kawangan, cukai dan sistem percukaian biarlah dipertanggungjawabkan kepada Kerajaan Persekutuan.
Di sebaliknya, Sarawak cuma minta supaya ada jaminan dari kerajaan persekutuan kedudukan budget kerajaan negeri yang memuaskan dan pembangunan yang berterusan seperti yang dijanjikan. Adapun perbedaan pendirian ini adalah atas sebab perbedaan kedudukan ekonomi di antara dua wilayah ini pada ketika itu. Pada era tahun 60-an, ekonomi Sarawak adalah stagnan atau lesu. Ianya tidak mempunyai sumber hasil negeri yang jelas. Atas sebab itu, Sarawak memikirkan bahwa adalah lebih baik bagi mereka untuk mendapatkan bantuan kawangan dari kerajaan persekutuan daripada mereka sendiri yang bertanggung jawab mengurus dan menyediakannya. Di sebaliknya, pada masa itu, ekonomi Borneo Utara adalah baik yang disandarkan kepada industri balak yang berkembang dan menguntungkan dan dasar pengurusan kawangan yang baik. Akan tetapi, seandainya pada ketika itu, 10 tahun sebelum tahun 60-an, minyak ditemui di Borneo Utara dan Sarawak, seperti keadaannya di Brunei pada ketika itu, sudah tentu nada perundingan pastinya bersuasana getir. Dikurang dari pendirian Borneo Utara dan Sarawak itu, maka kerajaan terpaksa mencari formula yang boleh diterima dan selesa kepada semua pihak. Harus diingat pada ketika itu, pada waktu perundingan dalam mesyuarat IGC, Sabah tidak berganjak dengan permohonan di bawah perkara 11. Sabah mau mengurus cukai dan kawangan sendiri. Atas sebab itu, wakil daripada kerajaan persekutuan Tanah Melayu Malaya pada ketika itu amat tertekan. Begitu juga penjajah British, wakil daripada penjajah British, mereka tertekan dan tidak boleh meneruskan masyuarat karena mereka telah dijadwalkan untuk masyuarat pada bulan Desember 1962, tetapi tidak boleh bermasyuarat kalau permohonan Sabah pada ketika itu tidak dapat ditunaikan. Jadi atas sebab itu, kerajaan Malaya terpaksa mencari formula yang boleh diterima dan selesa kepada semua pihak. Formula tersebut adalah seperti berikut. Pertama, setuju untuk peruntukan kepada Sarawak sejumlah 300 juta untuk tahun 1964 sehingga 1968. Kita harus ingat kita merdeka pada tahun 1963 September. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kita merdeka pada 31 bulan Agustus 1963. Itu dua fakta yang kadang-kadang bercanggah. Kalau kita tengok daripada sudut perundangan antara bangsa, kita merdeka pada 16 hari bulan September 1963. Tetapi kalau kita tengok daripada sudut politik dan kehendak aspirasi politik pada ketika itu, kita merdeka pada 31 bulan Agustus 1963. Tetapi itu adalah bukan kemerdekaan mutlak yang diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu. Itu yang dipanggil sebagai kemerdekaan UDI, Unilateral Declaration of Independence.